Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel ini, Current Sphere MY. Kerajaan Sabah mengambil langkah signifikan dalam menangani kemiskinan yang terus menghantui rakyat di negeri ini melalui pelaksanaan program baru, yaitu Sentuhan Kasih Rakyat 2025. Bermula Februari ini, bantuan bulanan sebanyak RM300 akan diberikan kepada ketua isi rumah yang miskin tegar, termasuklah ahli keluarga mereka yang telah berumur 18 tahun ke atas. Program ini dilihat sebagai usaha berterusan kerajaan negeri untuk mengurangkan beban keuangan golongan yang memerlukan, terutamanya di kawasan pedalaman Sabah. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor, menyatakan bahwa program ini akan diselaraskan oleh Sekretariat Sabah Maju Jaya dan bakal memberi manfaat kepada 100,000 penerima sebagai permulaan. Menurut Haji Ji, inisiatif ini dirancang untuk meringankan tekanan hidup rakyat, khususnya semasa musim perayaan utama yang sering menjadi tempoh mencabar bagi golongan berpendapatan rendah. Selain itu, Haji Ji turut mengarahkan semua ketua jabatan negeri untuk memantau secara rapi pelaksanaan proyek pembangunan di Sabah bagi memastikan ia dilaksanakan dengan baik dan mengelakkan sebarang kemungkinan berlakunya proyek sakit atau terbengkalai. Tegas beliau, semua pegawai kerajaan negeri, termasuklah pegawai daerah dan kaki tangan di bawah jabatan Ketua Menteri serta kementerian lain, mesti menjalankan tugas dengan penuh integriti. Arahan ini mencerminkan keazaman kerajaan untuk memastikan setiap proyek yang dirancang benar-benar memberi manfaat kepada rakyat Sabah tanpa sebarang kompromi terhadap ketelusan dan kualiti kerja. Namun begitu, program ini tidak boleh dilihat dalam ruang lingkup yang sempit. Jika tinjauan dari sudut statistik, kadar kemiskinan di Sabah masih merupakan yang tertinggi di Malaysia. Berdasarkan laporan statistik kemiskinan Malaysia 2022 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan, Sabah mencatatkan kadar kemiskinan sebanyak 19,5%, jauh lebih tinggi berbanding negeri-negeri lain di Malaysia. Majoriti mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah dari kawasan luar bandar yang terkesan akibat kekurangan akses kepada peluang pekerjaan, infrastruktur asas, dan pendidikan yang berkualiti. Dalam konteks ini, program RM300 ini perlu dipuji sebagai langkah awal yang mampu memberi sedikit kelegaan kepada golongan yang paling terkesan. Namun, terdapat beberapa isu dan cabaran yang tidak boleh diabaikan. Antaranya adalah keberkesanan pelaksanaan program ini. Dalam sejarah Sabah, terdapat beberapa program bantuan dan pembangunan yang mengalami ketirisan, kelewatan, ataupun pelaksanaan yang tidak efisien. Sebagai contoh, proyek Pan Borneo Highway yang sepatutnya meningkatkan aksesibiliti dan mempercepatkan pembangunan ekonomi negeri ini masih menghadapi masalah kelewatan di beberapa bahagian. Begitu juga dengan beberapa proyek infrastruktur asas seperti bekalan air bersih, perumahan mampu milik, dan hospital di kawasan pedalaman yang sering tergendala. Adakah program bantuan RM300 ini akan menghadapi nasib yang sama jika tidak dipantau secara teliti? Selain itu, terdapat persoalan tentang sama ada jumlah bantuan sebanyak RM300 ini mencukupi untuk membantu golongan miskin tegar keluar dari kemiskinan. Dalam keadaan kos sara hidup yang semakin meningkat, nilai RM300 sebulan hanya mampu menampung keperluan asas seperti makanan dan barangan keperluan harian. Ini bermakna bantuan ini hanya bersifat jangka pendek dan tidak mampu menyelesaikan akar umbi masalah kemiskinan. Sebagai contoh, harga barangan keperluan asas seperti beras, minyak masak, dan susu formula sering kali melambung
tinggi di Sabah berbanding di semenanjung Malaysia akibat kos logistik yang sangat mahal. Oleh itu, program ini perlu dilengkapi dengan inisiatif yang lain yang lebih bersifat jangka panjang seperti pembangunan peluang pekerjaan, latihan kemahiran, dan akses pendidikan yang lebih baik. Dari sudut lain, pelancaran program ini pada tahun 2025 juga menimbulkan spekulasi politik. Memandangkan pilihan raya negeri Sabah dijangka diadakan tidak lama lagi. Program bantuan seperti ini sering kali dikritik sebagai alat untuk mendapatkan sokongan politik, terutamanya di kalangan pengundi luar bandar yang bergantung kepada bantuan kerajaan. Adakah program ini benar-benar bermotifkan kebajikan rakyat, atau adakah ia hanya langkah strategik untuk memastikan kerajaan negeri mengekalkan kuasa? Kritikan ini bukan sesuatu yang baru. Memandangkan sejarah politik Sabah sering kali dipenuhi dengan isu-isu seperti pembelian undi dan penggunaan bantuan kebajikan sebagai alat politik. Walaupun begitu, terdapat harapan bahwa program ini akan menjadi titik permulaan untuk perubahan yang lebih besar. Sekiranya ia dilaksanakan dengan baik, ia bukan saja dapat mengurangkan kadar kemiskinan, tetapi juga memulihkan kepercayaan rakyat terhadap keupayaan kerajaan negeri untuk menguruskan sumber dengan berkesan. Keberkesanan program ini juga bergantung kepada sejauh mana Sekretariat SMJ mampu menangani cabaran logistik, termasuklah mengenal pasti penerima yang benar-benar layak dan memastikan bantuan disalurkan tanpa sebarang ketirisan. Akhir sekali, perbincangan tentang program ini juga membuka persoalan tentang peranan Kerajaan Persekutuan dalam membantu Sabah mengatasi kemiskinan. Sabah adalah salah satu negeri yang paling kaya dengan sumber asli seperti minyak dan gas, tetapi hasil negeri ini sering kali tidak dirasakan oleh rakyatnya. Sejauh mana Kerajaan Persekutuan bersedia memberikan lebih banyak kuasa autonomi kepada Sabah untuk menguruskan sumbernya sendiri? Adakah pengagihan hasil minyak kepada negeri Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963 akan dipercepatkan untuk menyokong program-program seperti ini? Langkah Kerajaan Sabah melancarkan bantuan RM300 ini sememangnya patut dipuji, tetapi pelaksanaannya harus telus dan efisien. Perbincangan mengenai keberkesanan program ini, risiko ketirisan, dan hubungannya dengan agenda politik sememangnya akan menarik banyak perhatian rakyat. Tetapi, apakah pendapat Anda semua? Adakah langkah ini mencukupi untuk mengurangkan kadar kemiskinan di Sabah? Ataupun adakah ini sekadar janji yang akan dilupakan selepas pilihan raya? Tinggalkan pandangan Anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk subscribe Currents View MY untuk mendapatkan analisis isu semasa yang menarik. Sekian sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua.